Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Baiklah, video ni saya straight to the point. Okay, video ni saya tujukan pada siapa? Kepada mereka, tuan-tuan dan puan yang macam saya lah. Yang maknanya kita ni idea banyak. Tahu, baca macam-macam dah baca. Tapi bila nak menulis tu, mulalah jam. Khususnya bagi chapter literature review. So, kebetulan saya sedang struggle lah untuk menyiapkan saya punya literature review yang final draft untuk diserahkan kepada supervisor seperti yang dia minta. Sebenarnya dah siap dah untuk proposal defense dulu kan, tapi yelah hari tu kan, jadi banyak kena baiki. Saya rasa pendekatan terbaik lah saya buat semula lah. Okay, anyway nak ceritakan, so kat sini saya ada saya punya literature review punya structure lah. So kalau nak saya sikit ceritakan, ini kita ada saya punya ni lah, setiap satu ni nombor-nombor ni lah graph based on paragraph. Paragraph 1 apa saya nak sebutkan, paragraph 2. Kemudian apa attention yang saya perlukan daripada supervisor comment. So supervisor comment ni sebenarnya bukan supervisor betul lah, tapi supervisor AI saya. Anyway, so 2.2, ini pun paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, detail lah sampailah akhir sekali untuk kita punya apa ni conclusion lah. Biasa saya buat untuk synthesis of literature gaps, kemudian dia punya conclusion. Baik, daripada situlah saya terbitkan, saya bukan terbit lah, saya dah siapkan dah sedikit sebahagian. So saya tunjuk contoh ni part yang saya dah siap tulis. So ini saya boleh kata 90% dengan bantuan ChatGPT. 90%. 90% tetapi accuracy dia saya boleh kata insyaAllah 95%. Lagi 5% tu apa, mungkin nak kena baiki sikit dari segi nama. Maksudnya contohnya kalau bahasa Melayu, orang Melayu kan, orang Islam lah contoh lah. Dia ada bin siapa-siapa kan, jadi kita kena tengok sikit lah. Jadi kita tu kena baiki, boleh guna je lah, Mendeley ke Zetero ke sebagainya lah. Tu tak masalah, tu boleh baiki kemudian. Jadi tambahan sikit kerja lagi lah. Kemudian dari segi lain tu lagi sikit untuk kita tukar-tukar sikit lah huruf perkataan-perkataan yang digunakan supaya tak nampak sangat AI lah kan. So anyway, saya bagi contoh lah yang kat sini yang saya ada lah, macam ni Politeknik Mersing ni. Ni sebenarnya bukan nama dia lah, tapi paper ni betul. Paper ni saya tahu. Okey, so maka siapkah dengan menggunakan AI? Maka siaplah. Okey, apa yang barang yang diperlukan? Yang pertama, tuan-tuan dan puan perlu ada study lah. Ini semua study yang saya dah cari. Ada lebih kurang untuk bahagian yang saya nak tulis ni ada 60 study yang saya boleh rujuk. Sebenarnya 60 study ni boleh guna untuk banyak benda lah. Tapi untuk bahagian yang saya nak tulis ni, 60 ni digunakan juga. Mungkin akan digunakan lagi. Okay, so ada 60 study. Kat sini ada Malaysia lagi, baharu lagi dan sebagainya. So anyway, apa saya nak cerita, mana barang ni kena ada. Okay, tuan-tuan kena ada. Barang-barang ni AI tak boleh tolong carikan. Kita kena carikan sebab kita boleh tapis, nak tengok kat Scopus ke, Google Scholar ke, kita nak tengok ambil sedikit Malaysia ke, ambil dalam konteks apa ke, yang mana-mana database yang kita rasa sesuai. Okay, so ini saya dah ready kan lah. Okay, dan kita ambil lah recent year dan sebagainya kan. Baik, so seterusnya, barang yang seterusnya kita perlukan adalah kita kena ada pula kan. Kita kena ada custom ChatGPT kita yang kita panggil sebagai research mentor. Custom ChatGPT ni dia saya telah customkan yang tahu tentang research saya. Macam contohnya saya tanya kat sini, ni saya punya prompt pertama ini yang paling atas sekali. Saya tanya dia, tell me about my theoretical framework. So tu dia bagi tahu, your theoretical framework research to use the RPG. So dia bagi tahu lah nama tajuk saya berkaitan dengan apa ni. So dia dah tahu saya punya pasal saya punya research yang saya sentiasa update lah. Jadi senang bila dia bercakap dengan kita ber-AI dengan dia, dia akan tahu based on our context, dan saya telah memberikan dia, saya dah train dia untuk menjadi pakar rujuk lah bagi saya punya bidang ini. Okay, jadi kalau saya tanya semua tu dia boleh berikan lah. Okay, contohnya saya punya theoretical framework memang ada 3 ni lah. Baik, so daripada sinilah saya membina saya punya literature review yang detail ini. Kemudian dari situ barang seterusnya yang selain tadi kita perlukan file kita punya PDF, kita punya study. Kemudian kita dah ada kita punya mentor, kita dah buat kita punya LR structure tadi ni. Kemudian daripada situ kita boleh create satu lagi custom ChatGPT yang kedua yang tahu tentang kita punya penulisan. Contoh macam ini saya tak ada prompt lain. Ini yang pertama sekali. How do I go about 2.3? Maknanya LR writer ni, yang saya namakan my LR writer ni, dia tahu secara detail apakah saya punya structure literature review ni lah. Okay, sebagai contoh 2.3 saya adalah berkaitan dengan what is the jurusan kejuruteraan program Malaysia and its role in education. What is the jurusan kejuruteraan program Malaysia and its role in education. So bayangkan
bila kita menulis, bila kita dalam reality, bila kita menulis, kita kena tahu, kena ambil kira barang yang sebelum dengan barang yang selepas. Maknanya, what the section bahagian yang sebelum, bahagian yang selepas, supaya kita dah boleh interconnectkan dia. Okay, supaya dia nampak. Jadi, ChatGPT yang LR yang macam ini, yang saya telah custom ni, dia nampak berkaitan dengan yang sebelum dengan yang selepas. Jadi, dia tahulah barang apa yang tak perlu sebut dalam ni sebab akan datang dah disebut, ataupun barang apa yang kita perlu sebut, mention yang sebelum ni dah sebut. Jadi, kita nak kaitkan, kita nak highlightkan. Jadi, penulisan ni. Okay. So daripada kita punya study tadi tu, yang PDF tadi tu, kita kita gunakan satu prompt macam ni, saya promptkan lah. Okay, saya minta barang yang saya nak. Okay, barang yang apa yang nak ni, tuan-tuan mungkin boleh tahu, boleh decide lah. Ataupun boleh try and error, ataupun boleh guna ChatGPT untuk tanya apakah barang yang. Jadi saya dah boleh agak lah apa yang saya nak kan, apa dah saya bayangkan, saya minta lah. Okay, saya detailkan kat sini. Saya nak dia title, learning outcome dan sebagainya. Okay, so dia bagikanlah. So, saya bagi step satu tadi, saya masukkan satu. Satu-satu saya masukkan. So, ini agak sedikit leceh lah. Okay, saya masukkan satu dan saya masuk. Okay, lebih kurang dalam 60 study. Ada 60 study tadi dalam PDF saya tu. Saya pindahkan ke dalam kita punya words kat ni. Okay, words. Okay, so words kat sini. Baik. So, sampai ni lah. Macam saya kata dia ada 60. Masuklah gigi lah satu-satu. Kenapa saya suka masuk satu? Kenapa saya tanya satu? Sebab saya nak kedetailan, saya nak accuracy dan detail. Kalau kita masuk banyak-banyak, sakat 3-4 boleh lagi lah. Okay, nak cepat kan? Tapi kalau macam masuk banyak-banyak terus, takut dia tak accurate dan terlalu sikit lah detail dia. Okay, baik. So, daripada sini pula, barang seterusnya, saya masuk dalam saya punya Excel sheet. Macam ni ha. Ada number, title yang sama tadilah. Kemudian, saya akan ambil mana-mana barang yang saya nak. Okay, part yang saya nak, untuk saya nak trend kan, saya nak tengok trend dia, saya nak sintesis kan. Tentunya saya nak tengok yang learning outcome saja kan, saya nak tengok apa trend sekarang ni. Kalau engineering ethics ni dah lama dah masuk dalam kurikulum, jadi yang saya dah bincang lah benda yang lepas-lepas. Tapi yang recent 5 years ni pasal apa learning outcome dia. So saya dah compile kat sini, saya letak kat sini. Jadi kat inilah intake, saya ambil ni je. So saya ambil semua ni, saya masukkan dalam satu lagi prompt. Okay, ada barang yang seterusnya, kita punya thematic analysis ni. Kita prompt sikit lah. I want to see current trend within ni. Baik, dan saya masukkan barang yang saya nanti, learning outcome. Okay. Dan daripada situ, dia terus synthesize kan. Okay, thematic analysis, synthesis dan sebagainya. Dia bagi kita lah. So, this is actual, real citation. Nanti saya akan tunjukkan, saya bagi contoh kenapa saya kata real. So, this is actual lah daripada kita punya dapatan tadi tu kan. Dan dia masukkan ni. So, apa kita buat? Kita pindahkan semua ni. Kita bawakan kita punya term LR writer. Okay. Contohnya ni dia cerita kan. Ini dia bagi contoh penulisan lah. Ini saya minta penulisan. Okay, saya nak tengok contoh penulisan macam mana. Tapi yang ni tak betul ni. Ini salah, tak betul. Betul ke tidak kan? Jadi tak tahu. Jadi apa yang saya nak, saya minta dia saya bagi dia detail yang saya dah keluarkan daripada custom, saya dah AI kan tadi tu, saya dah keluarkan tadi tu, extract dalam untuk thematic analysis tadi tu. Okey, dan minta dia tuliskan. So saya bagi contoh yang ini. So dia buatlah berdasarkan penulisan kita, berdasarkan detail yang kita bagi tadi tu. Dia tuliskan ini LR ni, tahulah, dia tahu nak tulis apa-apa kan, dia boleh kaitkan apa yang relevan apa tak relevan. Sebagai contoh saya ambil macam ni. For example, Wozniak 2022. Okay, underscore the development of moral reasoning and integrity of private education, advocating the student cultivate judgment, ethical judgment dan sebagainya kan. So, keyword dia tengok moral reasoning. Jadi, kat sini saya tengok balik saya punya paper tadi. Wozniak cakap betul ke kan? Jadi, saya dah buat Wozniak tadi. Betul tak dia cakap? So, ini untuk kolom learning outcome Emphasize awareness and application of ethical principles and engineering such as moral reasoning, tolerance and ethics. Okey, benda tu saya tak puas hati, saya takut dia salah. Saya tengok paper yang Wozniak ni. Ni Wozniak. Okey, saya tengok paper dia. Memang dia sebutkan dia bagi principle ethical action ni. Dia sebut di sini ada moral. Okey. Kalau kita cari kat sini lah, kalau kita cari ni, moral reasoning ada kat sini. Moral conflicts, moral integrity. Okey, ada tambah lagi lah di detail tadi. Semua ini ni. Kaitan dengan moral reasoning lah. Okay. So, moral reasonable. So, semua ni memang disebutkan lah. Cek lagi detail, kita boleh tengok dia punya conclusion. Okay, boleh tengok dia punya introduction. Untuk dapat check. Okay, memang tepat barang-barang ini. Maka, siaplah kita punya writing yang betul ini. Okay. Ni saya dah lain lah kan. Okay. So, kita ni. Kemudian, so apa yang best, dia akan dapat kaitkan lah.
contohnya saya tunjuk sedikit lah sebelum kita endingkan video ini. Dia kaitkan dengan next section. Contohnya, ini dah. Dia dikaitkan dengan study kita, contributor vision, section. Okay. To deepen this foundation, the following section examine the objective of engineering ethics education. So, tengok engineering education objective, kerana dia integrasi dalam kita punya kurikulum dan sebagainya. Sama juga, at the end of this part pun, dia akan kaitkan how it contributes, how dia punya maklumat ni inform kita punya research. Okay, dan macam mana dia, in the next section, macam mana pula kan. So, as the following section explore, establish the section 2.2.3 pula. Okay, so basically, tuan-tuan dan puan, saya plan nak ajarkan, nak berkongsi pengalaman saya ni. Teknik saya ni menggunakan AI untuk penulisan LR ini kepada tuan-tuan dengan saya nak ajar tuan-tuan, saya nak buat satu activity khas yang faham tentang research tuan-tuan puan, kemudian yang tahu tentang tuan-tuan punya LR, yang akan bantu tuan punya penulisan. Okay, dua custom activity Kemudian macam mana kita nak buat prompt yang ni, punya table, dan macam mana kita nak pindahkan dia secara hands on Okay, dan seterusnya pindahlah dalam ni, dalam kita punya Word, dalam kita punya Excel. Seterusnya macam mana kita nak promptkan dia supaya dia boleh keluarkan automatic analysis tadi tu, dan daripada sini kita patahkan balik kepada LRIT kita, dan on top of that, finally kita bawa kita punya tulisan balik, kita bawa tulisan kita yang kita dah siap, kita bawa pindah ke kita punya research mentor ni untuk dia ratekan, dia bagi sedikit pandangan. Okay, saya punya ni, saya dah tulis sini. Dia bagi pandangan, I would rate this section 9/10. Cukup lah, tak payahlah 10 kan. Kita manusia. Okay. Jadi, dia cerita lah kalau nak improve kat mana. So, dia cerita lah. So, saya nampak, dia akan bagi improvement. Saya nampak, dia suruh kaitkan. Jadi, saya dah tahu dah. Untuk yang section akan datang, baru kita mention apa yang dia mention ni. So, anyway, tak apa. Jadi, kita boleh bagi kita sedikit ni lah. Okay. So, untuk semua-semua ini, saya akan share dengan tuan-tuan dalam sebuah bengkel yang saya akan buat selama 2 jam. Saya plan akan buatkan pada hari Sabtu ini. Memang short notice. Sebab apa saya plan saya short notice? Sebab memang saya tak ada plan pun nak bengkel ni. Tapi saya fikir alang-alang saya sedang menulis. Why not sambil menyelam minum air. Saya share juga tuan-tuan. Saya hands on. Saya tunjuk pada tuan-tuan demo terus dalam saya punya penulisan. Dan saya akan sambil tu tuan-tuan pun boleh buat tuan-tuan punya sendiri. Ada custom activity 2 ni yang tuan-tuan boleh bina. Dan seterusnya lah step-step ni dan tuan-tuan boleh apply. Okay, tapi dengan syarat tuan-tuan wajib ada tuan-tuan punya study ni. Wajib ada dan wajib ada proposal defense lah, ataupun sebenarnya yang kita perlukan adalah detail lah, apa detail kajian tuan-tuan dan puan untuk kita create kita punya custom activity lah. Untuk research mentor tu, so dia kena tahu lah, jadi tuan-tuan kena ada lah. Tapi kalau tak ada pun sebenarnya tak apa, kalau ada sikit je maklumat pun tak apa, ataupun kalau tuan-tuan kata tak finalize lagi pun tak apa, it's okay. Yang penting benda ni boleh update, kita boleh update dari masa ke masa. Yang saya punya ni pun saya tak akan terus macam ni, saya dah update beberapa kali. Jadi barulah kita akan test update lah. Macam tiba-tiba framework, bila kita bincang-bincang dengan lecturer, dengan supervisor kata salah kan. Jadi kita boleh ubah, jadi tak ada masalah. Tapi kita dah ada custom activity ni dan kita boleh bincang je lah. Kita nak tanya dia apakah variable kita dan sebagainya untuk kita bina conceptual pun boleh juga. Jadi apa saja yang kita buat ni, kita akan adakan. Okay, jadi kena ada yang PDF ni, tolong kena adakan dulu. Okay, kemudian kena adakan detail yang kita punya ni lah. Kita punya research kita. Dan daripada situ, kita akan hands on terus. Kita buat kita punya structure LR kita. Kita terus try buat satu part ataupun 2 part dalam kita punya LR. Daripada proses yang saya akan detailkan nanti. Okay, jadi itu saja dalam video ini. So, detail saya akan maklumkan dalam secara ni lah, bertulis tentang bengkel ini. Tapi memang 2 jam, 10 sampai 12 tengah hari Sabtu ini. Okay, Sabtu ini dalam video ni saya buat, saya akan bagi pada esok lah, itu hari Jumaat. Sama dengan 1 hari bulan. Jadi besok hari Sabtu ialah 2 hari bulan. Jadi siapa-siapa yang available, jemput join. Okay, jangan takut kalau tak dapat join pun akan ada rakaman. Jadi boleh join saja bengkel ni, rakaman. So bayaran RM20 sahaja untuk 2 custom ChatGPT yang akan dibinakan. Kita bagi jaminan lah, kita akan pastikan semua orang dapat bina kita punya custom ChatGPT ni. Kemudian hands on untuk buat sebahagian daripada kita punya LR yang accurate menggunakan AI dan sedikit penambahbaikan lah untuk pastikan
tak ada unsur-unsur AI dan inilah perbaikan supaya tak ada unsur-unsur plagiarism lah. Okey, itu sahaja daripada video ini. Agak panjang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bengkel Sabtu ini ataupun dalam rakaman semasa bengkel Sabtu ini.